Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita berkaitan dengan pembangunan algoritma. Topik 2.1 bagi standard pembelajaran struktur kawalan pilihan bersarang. Di mana pada hari ini kita akan fokus kepada aktiviti 2.2, iaitu yang anda boleh lihat dalam buku teks muka surat 47. Dan ini akan membawa anda kepada tahap prestasi 3. Jika anda dapat jawab ini, anda akan dapat tahap prestasi 3, iaitu menghasilkan prosedur kod dan carta alih untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan struktur kawalan. Dalam aktiviti 2.2 ini, anda diminta untuk membangunkan algoritma untuk menyelesaikan masalah penggunaan sistem biometrik di sekolah. Sekolah anda ingin melaksanakan sistem biometrik, iaitu imbasan cap ibu jari untuk merekod kedatangan harian guru dan murid ke sekolah. Pihak sekolah telah pun selesai mengumpulkan semua imbasan cap jari kanan guru dan murid serta dimasukkan ke dalam pengkalan data. Terdapat dua keadaan yang perlu dikenal pasti yang perlu diselesaikan untuk menjayakan sistem biometrik ini, iaitu yang pertama, memastikan imbasan cap ibu jari adalah sah dan berada di dalam pengkalan data. Satu. Yang kedua, memastikan sistem ini menyokong murid OKU yang tiada tangan kanan atau jari kanan ataupun tiada ibu jari kanan. Jadi anda perlu membuatkan sistem, bangunkan prosedur kod dan juga carta alih dengan memastikan nombor 1, perkara 1 dan perkara 2 ini analisis, dimasukkan di dalam struktur kawalan pilihan bersarang anda, supaya sistem biometrik itu dapat berfungsi dengan lebih efektif. Okey. Jadi, langkah yang pertama, anda perlu tuliskan prosedur kod terlebih dahulu. Okey, prosedur kod. Dalam prosedur kod, pertama sekali kita dah belajar, kita ada mula dan ada tamat. Jadi nombor 1, tuliskan mula. Okey, nombor 1, tuliskan mula. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ialah kita kena kenal pasti, kalau kita lihat di dalam masalah tadi, kena kenal pasti sama ada dia adalah OKU ataupun tidak, orang kurang upaya ataupun tidak. Jadi kita kena tanya dia, jika adakah dia OKU. Okey, jadi kita kena pastikan adakah anda OKU atau tidak. Jika OKU. Okey, jika OKU, apa yang perlu dibuat? Pertama sekali, dia ada 3 situasi di sini, iaitu tiada tangan kanan, tiada jari kanan 1, 2, 3, 4 ataupun tiada ibu jari kanan. Jadi kita ambil yang mudah sini. Okey, yang pertama sekali, jika dia tiada ibu jari kanan ataupun tiada jari kanan, maksudnya dia tiada tangan kanan lah. Tak boleh nak digunakan untuk imbasan cap jari. Jadi kita tanya dahulu, ada tak dia mempunyai ibu jari kanan? Okey, jadi kita boleh letak dekat sini, jika OKU. Okey, jika ada lagi, jika yang baru, ada ibu jari kanan. Okey, jika ada ibu jari kanan. Okey. Jika ada ibu jari kanan, apa yang kita nak kena buat? Maksudnya dia boleh imbas sistem biometrik tersebut. Jadi jika ada ibu jari kanan, pastikan ada indentation ke dalam, ada masuk ke dalam sedikit. Jika ada ibu jari kanan, imbas cap jari. Okey, imbas cap jari. Okey, jika ada ibu jari kanan. Jika tidak ada, kita kena letak sini, jika tidak. Okey, maksudnya di sini jika tidak ni, jika tidak, apa yang kita nak kena buat? Bila tidak ada ibu jari kanan, kita kena imbas pula mana-mana 4 jari kanan yang ada. Okey, jika tidak, okey,
kita kena tanya dia lagi sekali, ada tak dia mempunyai 4 jari kanan. Okey, kita akan tanya lagi sekali. Jadi kena ada jika lagi satu di bawah ni. Jika ada jari kanan. Okey, mana-mana jari kanan lah. Okey, jika ada jari kanan. Okey, jika ada jari kanan nak buat apa? Maksudnya kita kalau tak ada ibu jari, kita boleh imbas menggunakan jari telunjuk, jari hantu, jari kelingking ataupun jari manis. Mana-mana lah. Okey, jadi jika ada jari kanan, kita boleh imbas cap jari. So, masukkan ke dalam sedikit. Jika ada imbas cap jari. Okey. Jika tak ada jari kanan, jari semua empat jari tidak ada, maksudnya tangan kanan tidak boleh digunakan. Jadi apa yang kita boleh buat? Guna tangan kiri. Okey, setakat tu sajalah. Tak perlu kita tanya dia ibu jari ke, ada jari kanan, jari kiri ke sebagainya. Okey, soalan tidak minta begitu. Jadi, jika ada jari kanan, imbas cap jari kanan. Imbas cap jari kanan. Okey. Jika tidak. Okey, jika tidak, okey, jika tidak, imbas cap jari kiri. Okey, imbas cap jari kiri. Okey, kalau anda nak panjangkan lagi boleh imbas ibu jari kiri atau imbas ke jari kiri pun boleh. Okey, tapi soalan hanya minta jari kanan saja. Jadi jika tidak, imbas cap jari kiri. Okey, pastikan nampak cikgu buat ni sebaris. Jika dan jika tidak ni. Okey, jika dan jika tidak kena sebaris. Okey, dan kemudian selepas ada jika tidak, kena ada tamat jika. Tengok dalam buku teks ada tamat jika untuk tutup. Okey, untuk tutup gelung ini. Tamat jika. So maksudnya ini satu gelung. Okey, yang ini adalah satu gelung ataupun satu loop. Okey, loop ataupun dalam bahasa Melayunya gelung. Okey, satu gelung. Okey. Tamat untuk proses itu. Okey, kemudian kita lihat itu jika tidak yang di dalam ni. Jika tidak yang mula-mula tadi, jika ada ibu jari kanan, imbas cap jari. Okey, jika tidak, dan jika ada jika tidak, last kali kita kena ada tamat jika. Pastikan dia sebaris. Dan cikgu nak kamu buat barisan ni, garis ni supaya kita nampak, cikgu pun nampak, senang nak semak bahawa anda membuat pada indentation yang sama, iaitu pada paragraf yang sama. So jika ada, jika tidak, dan tamat jika di sini. Tamat jika untuk yang jika tidak yang atas ni. Jika tidak, dan juga tamat jika. Okey. Okay, itu untuk yang jika ada ibu jari kanan. Jika dia bukan OKU, maka kita kena buat jika tidak untuk OKU pula tadi. Jika, so jika tidak, pastikan sebaris juga. Okey, pastikan sebaris jika tidak. Okey, jika dia bukan OKU, maksudnya dia ada jari kanan. Jika tidak, apa yang kita kena buat? Imbas cap jari. Imbas cap jari mana ya? Imbas cap jari kanan. Okey, imbas cap jari kanan. So, yang atas tadi pun sama juga, imbas cap jari kanan. Cap apa? Cap jari ya? Bukan cap jari ya? Cap ibu jari. Kita biar detailkan. Cap ibu jari kanan. Ini pun sama. Cap ibu jari kanan. Okey. Jika tidak, maksudnya jika bukan OKU, dia akan pergi ke sini. Jika tidak, imbas cap ibu jari kanan. Okey. Setelah diimbas, kita pergi kepada perkara yang pertama tadi. Apa yang perlu kita buat tadi?
iaitu kita kena semak sama ada imbasan cap jari ibu jari adalah sah dan berada dalam pengkalan data. So kita kena semak yang tu dahulu. Okey. Pastikan dia ada yang perkara pertama tu. Jadi kita kena buat perkara yang ketiga. Okey, nombor 3. Okey. Semak cap ibu jari kan, bukan cap ibu jari ya. Sebab jika dia ada jari kanan pun boleh. Jadi semak cap jari. Okey, semak cap jari dalam pengkalan data. Okey, semak cap jari dalam pengkalan data. So, cap jari tersebut dia akan semak dalam pengkalan data. Jika ada, semak cap jari dalam pengkalan data. Okey. Jika ada, jika ya, maksudnya bila dia semak tu kena ada jika lah. Okey. Jika ada, jika ada kat sini. Okey, jika ada, paparkan nama contohnya. Paparkan nama apa? Nama guru atau nama guru atau murid. Okey, nama guru atau murid. Okey. Jika tiada, okey, jika tiada nak buat apa? Jika tiada, paparkan sila daftar cap ibu jari anda, cap jari anda pada pihak sekolah. Okey. Ataupun paparkan apa-apa sajalah yang anda rasa sesuai. Contohnya kalau cikgu paparkan nama anda, paparkan rekod cap jari anda tiada dalam pengkalan data. Tiada dalam pengkalan data. Okey. Sila, contohnya paparkan, nak buat apa lagi? Sila berurusan atau berjumpa dengan pihak sekolah, contohnya. Sila berjumpa dengan pihak sekolah. Okey. So, semak cap jari dalam pengkalan data. Jika ada, paparkan nama guru atau murid. Jika tiada, paparkan rekod cap jari anda tiada dalam pengkalan data. Sila berjumpa dengan pihak sekolah. Okey, habis dekat situ. Jika tiada atau jika tidak, dan kemudian tamat jika. Okey, tamat jika. So, maksudnya dekat sini sepatutnya ni cikgu betul tersilap. Sepatutnya
ini dimasukkan ke dalam sedikit. Okey, dimasukkan ke dalam sedikit. Okey, begitu. Dan ini kena sebaris ya, ini kena sebaris. Dan kemudian akhir sekali nombor 4, tamat. Okey, tamat ni tak ada tamat jika, tamat sahaja. So itu adalah berkaitan dengan prosedur kod untuk memeriksa jari. Tapi sini pun ada salah sikit sini kalau kamu lihat. Dalam soalan mengatakan imbasan cap ibu jari kanan. Maksudnya jari lain tidak ada imbasan cap jari. Jadi sepatutnya jika ada jari, tiada ibu jari kanan. Jika tidak, okey, jika tidak, maksudnya pelajar tersebut langsung tidak boleh mendaftar menggunakan sistem biometrik. Kerana apa? Kerana dalam pihak sekolah ni telah pun selesai soalan mengatakan mereka hanya mengimbas cap ibu jari kanan sahaja. Jadi jika tidak ada ibu jari kanan, maksudnya pelajar tersebut kena daftar secara manual, tulis dalam buku ke dan sebagainya. Okey, maksudnya yang ni kita mungkin boleh ubah. Maksudnya bukan guna cap jari kanan, okey, ataupun bukan guna cap jari kiri, sebaliknya. Jika tidak ada, terus kepada sila daftar secara manual kehadiran anda. Contohnya begitu. Okey, sila betulkanlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada carta alih. Okey, carta alih. Pertama sekali mestilah ada mula. So typekan mula. Okey, mula dalam bentuk elips begitu. Okey, kemudian selepas mula ada anak panah. Okey, lepas anak panah tadi apa dia? Lepas mula jika OKU. So dia akan tanya, adakah anda OKU atau tidak? Jika OKU. Okey, so jika OKU, jadi maksudnya ada pilihan bersarang di situ. So pilihan, kawalan pilihan di situ. Jadi buatkan begitu. Okey, buatkan begitu. Jika OKU. Type ke situ. Jika OKU. Okey, jika OKU dah kena buat apa? Jika ada ibu jari kanan. Okey, jika OKU, okey, kita buat anak panah gitu sebab ada dua pilihan. Okey, jika OKU, yang ini jika ya lah. Anda boleh buat lah ya kat sebelah sana ataupun ya sebelah kiri pun boleh. Okey, jika OKU, apa nak kena buat tadi jika OKU? Jika OKU, jika ada ibu jari kanan. Okey, jika ada ibu jari kanan. Okey, maksudnya ada struktur kawalan pilihan bersarang. Jika ada ibu jari kanan. Okey, jika ada ibu jari kanan. Okey, buat lagi. Jika ya dan juga jika tidak. Ya. Jika ya, dia kena buat apa? Jika ya, imbas cap jari kanan. Jika ya, dia akan imbas cap jari kanan. So itu kotak, dalam bentuk kotak. Kotak ni adalah, kotak ini adalah maksudnya proses dia. Jika ya, imbas cap jari kanan. Cap ibu jari kanan. Okey, imbas cap ibu jari kanan. Okey, kemudian lepas tu
Jika dah imbas cap jari kanan, dia keluar daripada loop dan semak cap jari dalam bekalan data. Semak cap jari. Bila dia semak tu kena ada jika kan. Bila dia semak, dia ada jika. Okey. Semak cap jari dalam bekalan data. Jika ada dengan jika tak ada. So kena ada buat pilihan bersarang lagi. So jika tak ada, maksudnya di sini bukan imbas jika ada ibu jari kanan, ya, imbas cap jari kanan. Cap ibu jari kanan. Okey. Jika ada dalam bekalan data, okey, jika ya, jika tidak. Okey. So jika ya tadi apa? Jika ya, paparkan nama. Bila paparkan dia macam input lah, output. Dia adalah output, jadi kotak ni kena sengit begini. Okey, paparkan nama. Okey, paparkan nama. Jika tidak, last sekali ialah lepas paparkan nama, kita ada tamat. Okey, tamat. So, cikgu tak akan lengkapkan soalan ini. Anda perlu lengkapkan yang tidak-tidak tu. Macam mana nak selesaikan yang tidak tu. Okey, kita ada mula. Jika OKU ya, jika tidak, apa yang kena buat? Jika bukan OKU. Okey. Dan kemudian jika ada ibu jari kanan, ya. Jika tidak, apa yang dia kena buat? Okey. Apa yang dia kena buat? Imbas cap ibu jari kanan, jika ada dalam bekalan data, ya. Jika tidak, apa yang dia kena buat? Okey. Cumanya di sini cikgu nak buat sedikit pembetulan, iaitu sebab soalan kata dia hanya imbas cap ibu jari kanan sahaja. Cap ibu jari kanan sahaja. So jika tidak ada ibu jari kanan, jadi sila daftar secara manual. So kita betulkan kat sini. Jika tidak ada, cap ibu jari kanan. Jika tidak ada, jika tidak, okey, kita padam yang ni. Okey, kita betulkan yang ni. Okey, jika tidak, sila daftar secara manual. Ataupun paparkan, sila daftarkan secara sila daftar secara manual. Okey, sila daftarkan secara manual. Okey, jadi maksudnya di sini so begitulah. Okey, begitu. Di mana jika ada ibu jari kanan, imbas cap jari ibu kanan, cap ibu jari kanan. Jika tidak, paparkan sila daftar secara manual atau sila daftar kehadiran secara manual. Tamat jika.
So ni jika tidak, jika OKU. Jika tidak OKU, imbas cat ibu jari kanan. Okey, tu lebih pendek lah. So lebih mudah untuk anda buat carta alih. Okay, sekian, terima kasih.